Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini dan dapat untuk kita menyempurnakan solat subuh secara berjemaah sebentar tadi, dan dapat pula kita berada dalam majlis ilmu kuliah pengajian pada pagi ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai pengisian kuliah pada pagi ini, saya menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada beberapa amalan untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya, pemeliharaannya, penjagaannya dalam kita menjalani kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kejahatan makhluk, sama ada daripada makhluk yang namanya jin syaitan maupun makhluk yang namanya manusia. Yang mana kalau kita merujuk kepada amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
baginda telah pun menunjukkan kepada umatnya cara bagaimana untuk mendapatkan perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sememangnya amalan itu sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan, tidaklah begitu sukar. Tetapi dengan sebab kita ni ghaflah, lalai, kita hidup dalam keadaan yang leka dengan kehidupan dunia hari ini, maka dengan sebab itu amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW telah pun dilupakan, ditinggalkan, dipandang remeh, tidak lagi diamalkan oleh kebanyakan umat Islam pada hari ini. Jadi sebagai peringatan, sebagai untuk kita nak mengingatkan semula, ataupun kita pun dah dengar kot, cuma kadang-kadang kita ni buat tak hati je, buat tak kisah je. Jadi kita nak supaya kita dapat untuk sama-sama mengamalkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Antara penjagaan dan perlindungan yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kita nak mendapatkan perlindungan Allah daripada sebarang kejahatan makhluk, syaitan dan juga manusia, antaranya ialah dengan kita sentiasa dalam keadaan berwudu. Kita nak kita ni sentiasa dalam keadaan berwudu, di mana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hadhihi al-ajsam, tahharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak la yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran." Rawahu Tabrani. Yang bermaksud, sucikanlah badan ini, semoga Allah akan mensucikan kamu. Kerana tidak ada seorang hamba pun yang tidur pada malam hari dalam keadaan suci, melainkan tidur bersamanya di atas pakaiannya satu malaikat. Ia tidak berbalik sesaat pun daripada malam itu, melainkan ia berkata, yakni malaikat yang bersama-samanya mengatakan kepadanya, "Ya Allah, ampunilah terhadap hamba ini dosanya, kerana ia tidur dalam keadaan suci." Ini sunnah, maknanya kita tidur, sebelum tidur kita mengambil wuduk terlebih dahulu. Dan antara kelebihan yang Nabi kata, Allah Ta'ala telah memutuskan kepadanya malaikat, dan setiap kali dia bergerak ketika tidur, malaikat akan mendoakan supaya orang yang tidur itu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya malaikat menjaga dia. Malaikat dia tak tidur, manusia tidur. Malaikat dia tak makan dan tak minum, dia tidak tidur, dia tak pernah tidur. Jadi dengan sebab itu kita yang tidur ni dah tentu dah tak sedar apa yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Maka dengan sebab itulah kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memelihara kita melalui makhluknya malaikat, yang merupakan makhluk yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah,
Dan bila mana dia mendoakan untuk kita, dah tentulah doanya itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan yang kedua dengan menjaga solat berjamaah. Solat berjamaah. Menjaga solat berjamaah boleh menjadikan seseorang Muslim dalam keadaan aman daripada syaitan, kejahatan syaitan. Dan memperlecehkan solat berjamaah menjadikan syaitan mudah untuk menguasai manusia. Dan apabila ia telah menguasainya, maka ia akan terkena gangguan dan sentuhan jin. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryah wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha 'alaihim asy-syaitan fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kul dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud, tidak ada daripada 3 orang di dalam satu desa ataupun kampung yang tidak mendirikan salat berjamaah, melainkan syaitan sudah menyelusup ke atas mereka. Maka hendaklah kamu sekalian tetap dalam berjamaah, kerana serigala hanya akan memakan daripada kambing yang berpisah daripada kelompoknya. Sebab bila mana kita berjamaah, solat berjamaah ni, kita akan mendapat kekuatan. Ibarat kata kita dalam keadaan makna seperti mana serigala yang memang kalau dia nak makan kambing secara ramai-ramai ni, dia tak ada mana dia suka. Tapi kalau seorang-seorang dia, seko-seko dia mudah terkam. Macam tu juga syaitan. Syaitan ni dia memang suka kalau sekiranya kita seorang-seorang ni, duduk seorang, terbelung seorang-seorang, dia mudah datang untuk mengacau kita. Tapi bila kita ramai, dia susah. Dia susah sebab apa? Kita ramai. Bila ramai ni, kita akan mendapat kekuatan dengan sebab ramai. Tapi dengan sebab kita seorang-seorang, mudah diganggu. Itu sebab tuan-tuan, sekiranya seseorang itu dia sering duduk seorang diri, dia mudah diganggu ataupun didampingi oleh syaitan. Itu sebab kita ni makruh duduk seorang-seorang. Kita musafir pun makruh seorang-seorang. Musafir ni seelok-eloknya 3 orang dan lebih. Seelok-eloknya. Sebab apa? Bila mana kita musafir, kita ada sahabat, maka dengan sebab itu kalau ada yang tak betul, sahabat kita akan tegur. Tapi bila mana seorang-seorang, siapa nak tegur kita? Itu sebab kita kena pilih sahabat dalam perjalanan, yakni orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Itulah suatu yang sangat kita kena jaga. Maknanya sunnahnya berjamaah, musafir pun berjamaah. Maknanya makruh bermusafir seorang diri. Apatah lagi orang perempuan, haram terus. Orang perempuan tidak boleh bermusafir seorang diri, mesti diiringi oleh suaminya atau mahramnya ataupun kumpulan wanita yang thiqah, wanita yang dipercayai. Paling kurang 2 orang. Maknanya kena ada wanita yang mengiringi atau yang menemani dalam perjalanan. Itu sebab salah satu daripada syarat kemampuan golongan wanita untuk pergi menunaikan haji yang wajib itu, kalau tidak ada suami yang mengiringinya, maka mahramnya, bapa dia, abang kandung dia, adik kandung dia, bapa saudara dia, anak saudara dia,
Kalau tak ada, dia boleh makna kata bersama dengan wanita yang thiqah, wanita yang dipercayai, maknanya wanita yang menjaga akan maknanya perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Barulah dia boleh untuk pergi menunaikan ibadah haji. Ada pun seorang dia nak pergi, tak boleh. Haram dia bermusafir seorang diri. Itu nak pergi haji kan, apatah lagi yang lain-lain lagi tak boleh. Mesti ada teman dalam perjalanan. Sebab apa? Sebab bila ada teman ni, ada orang yang boleh melihat, menegur, menasihat dan sebagainya. Tapi kalau seorang-seorang kita ni mudah anda menyeliri, mudah tergelincir. Syaitan mudah nak menghasut kita, membisikkan kejahatan kepada kita. Maklumlah kan, suasana perjalanan ni tuan-tuan tak soleh. Suasana masyarakat, suasana persekitaran orang ramai ni kebanyakannya tak baik. Jadi kita bimbang, kita terpengaruh dengan orang ramai, dengan masyarakat. Baik, jadi makna yang disebut tadi solat berjamaah tu merupakan suatu yang sangat ditekankan. Bahkan begitu juga kalau kita bandingkan solat seorang diri dengan solat berjamaah ni, kita lebih khusyuk bila berjamaah dibandingkan solat seorang-seorang. Kan? Bila kita seorang diri, dia mudah makna kata fikir macam-macam. Dia nak cepat habis. Tu yang sembahyang tu ekspres tu pasal seorang. Tapi kalau dia bersama imam dia jaga sikit, tak tertib solat, lambatlah sikit. Tapi bila seorang-seorang ni tuan-tuan, dia kira nak cepat je. Nak pergi mana? Padahal sembahyang ni kita kena tenang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solat mereka. Khusyuk ni makna yang tenang. Sakinina fi salat, tenang dalam solat. Itu dia dikatakan solat, bukan solat gopoh gapah. Dahlah solat itu di hujung waktu, tergopoh gapah. Itu yang bimbang-bimbang solat itu tak diterima, tak terpakai. Makna kata tak diterima, tak diberikan ganjaran, ataupun mungkin tak sah langsung sebab tak jaga. Disuruh solat tadi kita kena jaga berjamaah ni, jangan tinggal kalau boleh lah. InsyaAllah. Jadi kita alhamdulillah masjid dekat rumah, dekat dengan masjid, jalan kaki pun boleh kan? Maknanya kenderaan pun ada. Tak ada sebab kenapa kita tak datang ke masjid. Dulu orang dulu dia berjalan kaki jauh berjalan kaki, maklum kan, zaman dulu. Tapi datang juga sampai juga ke masjid. Nampak kan, susah payah tapi semua tu ada ganjaran dalam. Setiap langkah kaki itu akan mendapat satu pahala, menghapuskan satu dosa. Bayangkan, setiap langkah tu ada pahala dan menggugurkan satu dosa kecil. Terus orang dulu tuan-tuan, dia melangkah kecil-kecil datang. Pasal apa? Dia nak lebih pahala, nak menggugurkan dosa dia. Sebab dia tahu kelebihan dalam solat berjamaah di masjid. Baik, itu yang kedua, penjagaan ataupun untuk kita memperlindungan kepada Allah melalui solat berjamaah. Yang ketiga, solat malam. Barang siapa yang ingin melindungi dirinya daripada gangguan syaitan, maka hendaklah ia bangun solat pada malam hari, dan janganlah memperlecehkannya, kerana memperlecehkan solat malam menjadikan syaitan boleh merasuk ke dalam tubuh badannya. Apabila anda sudah dikuasai syaitan, maka akan menjadi tanah yang subur untuk pengaruh syaitan, pengaruh sihir. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala na'iman hatta asbah. Ai
asbaha lis-salatil fajr ma qama ila salatil lail faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bala syaitanu fi udhuni, rawahu al-Bukhari. Yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya disebutkan kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dan dikatakan ia masih tidur sampai ia bangun pada pagi hari. Ia tidak bangun untuk solat malam. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan sudah kencing di telinga. Maknanya yang tinggal solat subuh tadi. Kalau tidak solat malam pun, kalau dia tak solat subuh, tuan-tuan, dia dah jaga dah, tetapi dia masih lagi menyambung tidur dia. Maka sebenarnya ketika itu syaitan dah kencing telinga dia. Itu yang tak dengar lah tu. Dia kencing telinganya, maknanya dia ni telah pun dipengaruhi oleh syaitan. Dia telah dikuasai oleh syaitan dengan sebab dia tak bangun. Melainkan memang maknanya memang kalau sekiranya dia tak bangun langsung, tak terjaga langsung, jaga-jaga pukul 8 pagi, itu tak apa. Ni dah jaga dah, jaga-jaga tidur balik, itu yang syaitan kencing telinga. Itu sebab kita jaga terus bangun. Bangun tu dapat untuk merongkaikan satu ikatan syaitan dengan kita mengucapkan perkataan Allah. Ucapkan perkataan Allah dapat merongkaikan satu ikatan syaitan. Ikatan syaitan tamu. Kemudian ambil wuduk dapat merongkaikan ikatan syaitan yang kedua. Dan salat dapat merongkaikan ketiga-tiga ikatan syaitan. So syaitan ni memang dia mengganggu kita. Dia nak bawa kita untuk kita meninggalkan perkara fardu dan melakukan perkara maksiat. Itulah matlamat syaitan menggoda manusia, dan paling utama sekali ialah untuk dia mengajak manusia kepada perbuatan syirik, perbuatan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Itu matlamat utama dia. Sebab apa? Dia nak mengheret sama manusia masuk ke dalam neraka di hari akhirat. Dia pun tahu dia pun nanti penghuni neraka. Jadi dia tak nak dia masuk neraka, dia nak hasut anak cucu Adam pun masuk neraka bersama-sama dia. Waliyadzubillah. Jadi maka dari sebab itu salat subuh dan paling eloknya maknanya kita bangun lebih awal untuk solat malam. Sebab itulah waktu yang sangat afdal dalam kita beribadah, berdoa, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Waktu yang paling afdal sekali untuk kita beribadah, bermunajat, berdoa, bertaubat ialah waktu 1/3 hujung malam. Maknanya waktu sahur. Waktu itulah waktu yang sangat afdal untuk kita mohon keampunan. Sebab Allah Ta'ala pada waktu tersebut akan turun ke langit dunia untuk melihat hamba-hambanya yang sedang berdoa. Allah nak perkenankan doanya. Kemudian yang beristighfar, Allah akan ampunkan dosa. Yang bertaubat, Allah akan terima taubat. Waktu 1/3 hujung malam. Baik. Kemudian perlindungan yang seterusnya dengan membaca ta'awuz, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, antaranya pada saat memasuki tandas. Syaitan memanfaatkan kesempatan yaitu seseorang muslim yang berada di tandas, di tempat yang kotor. Tandas adalah tempat duduk dan berlindungnya syaitan-syaitan. Ia akan menyelusup ke dalam tubuh manusia ketika ia masuk ke dalam tandas tersebut. Salah satu syaitan mengkhabarikan kepada saya, itu kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali,
bahawa ia masuk ke dalam tubuh seseorang kerana ia tidak berlindung membaca ta'awuz. Antara pengalaman Syekh ni, dia kata antara sebab kenapa seseorang itu mudah diganggu syaitan, antara sebab bila mana dia masuk tandas, dia tak beristiazah. Dia tak beristiazah, tak baca ta'awuz. Ketika ia masuk ke dalam tandas, maka ia menyusup dan masuk ke tubuhnya. Jadi sesuatu yang benar Nabi SAW, daripada Nabi SAW, bahawa ketika hendak memasuki tandas, beliau berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita semua hafal sebenarnya, tapi kadang-kadang kita buat tak tahu, tak baca. Ini masalah ghaflah. Itu kata ghaflah tadi tuan-tuan. Manusia ni dia ghaflah, dia lalai, dia leka, dia tak kisah, dia tak dengar, dia meremeh-remehkan, dia tak jaga, di mana doa ni Nabi ajar dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina, yakni daripada kejahatan, keburukan, kekejian dan kebusukan yang mereka lakukan. Itu sebab tuan-tuan, tandas ni tempat dia. Sebab biasa tandas ni dia ialah orang buang air, dia sifat busuk pun. Sebab apa? Sebab apa syaitan masuk ke dalam tandas? Sebab tempat tu busuk. Busuk ni memang kegemaran dia. Sama juga tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah tu, itu tempat dia duduk. Dia suka kepada yang busuk. Maknanya syaitan, adapun jin yang beriman tidak. Jin Islam, jin yang beriman, dia benci kepada yang busuk. Tapi syaitan dia suka kepada yang busuk. Itu sebab sunnah kita berwangi-wangian. Berwangi-wangian. Ini amalan Islam. Itu sebab bila hari Jumaat kan, kita disunatkan mandi sunat hari Jumaat. Kemudian memakai pakaian baru, bersih, suci, terutamanya pakaian yang berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian, minyak wangi. Ini dia. Ini sunnah. Semua ni adalah amalan yang diajar oleh Nabi, yang kadang-kadang orang hari ni dah tak peduli. Jadi kita kena ambil kira. Pada Jumaat ni kalau boleh kita pakai pakaian baru berwarna putih. Maknanya kalau sekiranya warna putih, semua pakai putih belakang, kan seragam tu. Kan seragam tu. Kan itu sunnah. Kan kalau hari raya, sunnah ni kita memakai pakaian yang berwarna-warni. Itu hari raya. Tapi hari Jumaat ni tuan-tuan, kalau boleh pakailah pakaian yang berwarna putih. Maknanya kita nak ambil pahala sunnah. Ada pakaian putih tu. Malam Jumaat putih. Setiap Jumaat kita pakai putih. Maknanya ni syiar. Kan syiar. Syiar. Boleh. Kita buatlah. Mudah-mudahan ada tu. Nampak tu. Jadi makna nak sebut tandas. Itu sebab elok tuan-tuan, tandas kita ni kita kena bersihkan. Kemudian letak pewangi dalam tandas tu. Supaya apa? Syaitan tak suka masuk tandas tu. Itu dia. Maknanya kita boleh untuk nak menghindari syaitan daripada masuk tandas kita ni tuan-tuan, biarkan dia dalam keadaan sangat bersih. Kemudian diletakkan pewangi lagi tuan-tuan. Ini semua kita kena lakukan supaya dia tak suka tandas. Itu sebab kita masuk tandas, jangan lupa baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebab apa? Bila kita baca Bismillah ni tuan-tuan, kelebihan dia, kita masuk tandas, sebelum masuk tandas lah, bukan telah masuk, sebelum masuk tandas, masuk pula dengan kaki kiri, sunnah juga. Ni benda-benda ni tuan-tuan jangan pandang remeh.
Kan? Sebab apa yang Nabi lakukan tuan-tuan, jangan kita pandang remeh. Apa yang Nabi buat itu merupakan sesuatu yang sangat terbaik. Kan? Yang terbaik tuan-tuan. Jadi kita jangan rasa tak kisahlah nak masuk kaki kanan ke kiri. Tak, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, tu sunnah tu. Makruh masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, makruh. Sama juga kita masuk masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, itu sunnah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu makruh. Makna kata kita menyalahi sunnah. Kita buat suatu perbuatan yang tak bertepatan dengan sunnah, maka hukumnya makruh. Ini semua kita jaga. Jadi maknanya, bila kita baca bismillah, kita dalam tandas ni tuan-tuan, kita membuka aurat kita. Bila kita buka aurat, kalau kita tak baca bismillah, tak baca doa ni tuan-tuan, kalau syaitan ada dalam tandas itu, dia akan nampak aurat kita, malu kita. Kalau kita tak baca bismillah, tak baca isti'azah, masuk tandas, kita buka aurat kita, syaitan nampak aurat kita. Tapi bila kita baca bismillah, kita isti'azah, maka syaitan maknanya tidak akan nampak aurat kita. Walaupun kita buka aurat kita, dia tak boleh nampak. Allah telah menutup pandangan dia melihat aurat kita. Itu baca bismillah tu. Nampak. Kalau tidak, dia mana dia pelengkeh kita. Kan? Malu kita. Kita tak nampak dia nampak kita. Nampak kita, jin, syaitan, dia nampak kita, nampak aurat kita. Jadi maknanya jangan lupa baca bismillah dan isti'azah masuk tandas tuan-tuan. Ini semua dah tak ada orang mana tak amal dah. Yang amal itu kan saya nampak. Pasal apa? Buat tak tu kata ghaflah. Manusia ni ghaflah tu. Dia lalai, reka, relax. Dia buat tak kisah. Dia buat tak apa, tak kisah. Maknanya dah penting ni. Jangan buat tak penting. Ini penting sebab Nabi buat. Penting. Nabi buat tu adalah ke sebab dan kelebihannya. Ikutnya. Ikutnya. Itu perlindungan dari sudut isti'azah. Isti'azah. Bukan setakat itu juga isti'azah ni tuan-tuan, sebelum nak baca Quran pun. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu nak membaca Quran, hendaklah kamu beristi'azah, memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Nak baca Quran semua ni, ayat Quran kata begini. Perintah Allah bila kita nak baca Quran, isti'azah dulu. Itu dia. Isti'azah. Barulah kita baca bismillah. Bismillah. Tapi sebenarnya dituntut isti'azah. Paling maknanya isti'azah ni dia lebih dituntut daripada kita baca bismillah. Sebab ada kalanya tuan-tuan, bila kita ambil, kita baca Quran daripada awal surah, ya, isti'azah, bismillah. Tapi bila kita ambil daripada tengah surah, kan, daripada pertengahan surah, bukan daripada awal surah, maka yang dituntut isti'azah. Tak baca bismillah pun tak. Tapi nak baca bismillah boleh. Tapi jangan tinggal isti'azah. Makna kalau dia baca bismillah di pertengahan surah, dia baca bismillah, dia tinggal isti'azah, makna kata tak berapa cantik. Makna patut isti'azah kalau tak baca bismillah pun. Tapi boleh juga baca isti'azah dan bismillah dalam kita nak baca Quran. Sebab Quran sebut begitu. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila mana kamu nak membaca Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Itulah membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan isti'azah ni dia bukan daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim yang merupakan satu doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi
mengajar cara bagaimana beristiazah yang disuruh oleh Allah dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam, yang dikutuk, yang dilaknat, yang dihina. Nampak? Kita nak baca Quran tu. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita baca pun syaitan boleh kacau kan? Tu yang menguap tu. Baca sekejap menguap lah. Tu menguap tu juga. Bila kita menguap ni, tutup mulut. Menguap tutup mulut. Kalau kita menguap tak tutup mulut, syaitan masuk dalam mulut kita. Nampak? Ini Nabi suruh. Bila mana sesuatu tu menguap, hendaklah dia menutup akan mulut dia. Kemudian dia boleh sebut isti'azah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, makna jauhkan diri daripada syaitan. Kalau dia tak tutup mulut ketika menguap, maka syaitan akan masuk dalam mulut dia. Nampak? Menguap ni di syaitan ni. Sikit-sikit menguap. Baca Quran menguap. Tengok TV tak menguap pun. Tu yang heran tu. Tengok filem Hindustan 2-3 jam tak menguap sekali pun. Tapi baca Quran sekejap menguap dah. Syaitan tu. Nampak tak? Syaitan tu ada. Memang dia pandai. Syaitan ni dia yalah. Dia memang dah, dia ada dia punya cara untuk nak menggoda manusia tu ada. Jadi makna dia isti'azah. Baca isti'azah. Penting. Sama juga bila kita masuk ke tempat-tempat sunyi, kawasan-kawasan hutan, penempatan yang ditinggalkan, maka jangan lupa kita baca isti'azah. Bukan sebagaimana orang Melayu kita ajar dulu, nak masuk hutan ni, datuk-datuk, anak cucu nak tumpang lagi. Tak kena tu. Ni maknanya suatu amalan yang boleh menjejaskan akidah. Nampak je tuan-tuan, datuk-datuk anak cucu nak tumpang lalu. Nampak macam tu, nampak simple, tapi sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Pasal kita minta pertolongan, kita minta perlindungan dia. Patut yang diminta itu perlindungan, kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Tapi kita minta dekat syaitan, berlindung kepada syaitan. Mana boleh? Datuk tu makna jin lah tu, syaitan lah. Siapa lagi? Kemudian yang pelik pula, dia mengaku anak cucu lah. Anak cucu kepada syaitan tu tuan. Tak betul tu. Yalah, sebab dia sebut datuk, dan dia anak cucu dia lah. Dia mengaku dia anak cucu kepada syaitan. Tak kena. Memang ini suatu perkara yang kita jauhilah, tinggalkan. Jangan buat begitu. Datuk-datuk. Tapi insyaAllah sekarang dah tak ada dah kot. Dulu memang tu minta. Jadi kita minta kepada Allah, bukan minta kepada makhluk. Baik. Antara untuk kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu membaca setelah salat subuh sebanyak 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan, selain Allah yang esa dan sekutu baginya, dialah yang memiliki kerajaan dan segala kepujian baginya, dan dia berkuasa ke atas segala sesuatu. Ni baca 100 kali lepas subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Dia tak ada tambah yuhyi wa yumiit, itu tambahan. Tapi teks asal hadis ialah dia tidak ada yuhyi wa yumiit 100 kali. 100 kali baca lepas subuh ni. Di mana telah disebut dalam hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesiapa yang mengucapkan setiap hari, satu hari, kanat lahu adla
bi'ashri riqabin wa kutiba lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasyaitan yamahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara min. Rawahu Bukhari. Maka baginya sesiapa yang baca ni 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya pahala setiap pahala orang yang memerdekakan 10 hamba. Nampak kelebihan dia di mana dia membebaskan 10 orang hamba. Dituliskan baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Maknanya setiap la ilaha illallah wa syarikalah tu diberikan kepada satu kebaikan satu kali 100 kebaikan. Dihapuskan daripada 100 keburukan. Jadi 100 dosa lah. 100 pahala dapat 100 dosa dihapuskan. Diberikan perlindungan kepadanya daripada syaitan pada siang harinya hingga malam. Dan tidak seorang pun yang dapat melakukan hal yang lebih baik daripadanya kecuali orang yang beramal lebih banyak daripadanya. Nampak? Maknanya ini suatu amalan yang sangat baik yang kalau boleh kita amalkan. Mana sambil-sambil kita nak pergi kerja umpamanya, dalam perjalanan kita ke pejabat, kita boleh zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya lebih kurang dalam 10 minit ambil kita jam dalam raya dah sejam dia, sejam dalam jam tu 10 minit kita ambil waktu untuk kita nak berzikir dengan zikir yang diajar oleh Nabi, yang kelebihannya tuan-tuan antaranya telah maknanya dia dapat 100 pahala. Kemudian dia punya pahala dia pula disebut sebagai pahala seperti membebaskan 10 orang hamba, kan, dihapuskan 100 dosa. Kemudian dia pula satu lagi tuan-tuan, dipelihara dia daripada gangguan syaitan. Syaitan. Itu sebab Syekh Wahid Al-Salam Bali pernah dia mengubat orang. Ada satu syaitan jin, dia telah mencabar Syekh Wahid Al-Salam Bali. Dia kata aku nak masuklah badan kamu, katanya. Dia marah sangat dekat Syekh ni. Dia kata aku nak masuklah badan kamu. Kata Syekh tu silakan kalau boleh. Kemudian tiba-tiba dia menangis. Kenapa dia menangis? Kata Syekh tanya dia, kenapa menangis? Dia kata aku tak dapat masuk ke badan kamu. Aku tak berupaya masuk ke badan kamu. Lalu Syekh tanya sebab apa? Sebab pada pagi tadi Syekh baca apa? 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pun tahu dah, kan, Syekh tu dia membaca 100 kali zikir ini menjadikan pendinding diri dia daripada dimasuki oleh syaitan. Nampak, ini diakui sendiri oleh syaitan yang cuba nak masuk kepada Syekh Wahid Al-Salam Bali, tetapi dia tak berupaya. Sebab apa? Antaranya amalan Syekh itu dia membaca zikir 100 kali setiap pagi. Boleh insyaAllah kita amalkan, sama-sama amalkan. Maknanya kita buat dapat kelebihan. Antara kita dapat menjadi pendinding, dapat mendindingkan diri kita daripada gangguan syaitan, daripada masuknya menyusup badan syaitan masuk amalan kita. Itu sebagai orang yang ada gangguan, elok dia baca zikir. Zikir ni boleh dibaca oleh orang yang perempuan yang uzur pun boleh baca. Dia bukan Quran, yang tak boleh baca ayat Quran, kan? Selain daripada ayat Quran boleh dibaca oleh orang perempuan yang uzur. Ketika uzur, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sembahyang, maka yang boleh dilakukan zikir dan doa. Zikirlah, supaya kita dapat untuk melindungi diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Baik. Kemudian lagi
Perlindungan yang seterusnya antaranya mengucapkan di pagi hari dan petang bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya sesuatu apapun tidak boleh mendatangkan bahaya, sama ada yang di bumi maupun yang di langit, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Makna tidak akan ada sesiapa pun yang boleh memberikan mudarat, bahaya kepada orang yang baca doa ni. Sebab maksud dia apa? Dengan nama Allah yang dengan namanya sesuatu apapun tidak boleh mendatangkan bahaya, sama ada yang ada di bumi maupun yang ada di langit, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Antaranya lagi mengucapkan ketika hendak keluar daripada rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan daripada Allah. Ini adalah kerana apabila anda mengucapkannya, maka akan dikatakan kepada anda, kamu akan dicukupkan, dijaga dan diberikan petunjuk, dan syaitan akan berpaling daripada kamu, dan syaitan pula akan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu akan memperdaya seseorang lelaki ini sedangkan dia sudah diberi petunjuk, dicukupkan dan telah pun dijaga. Sesiapa yang baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah setiap kali dia keluar rumah, maka dia akan dicukupkan, dijaga, diberikan petunjuk. Ini dia tuan. Baca ni Allah bagi kita kecukupan, Allah jaga kita, Allah beri petunjuk kepada kita. Kemudian syaitan pula akan berpaling daripada kita. Bahkan syaitan akan kata kepada syaitan yang lain, bagaimana kita nak memperdayakan dia sedangkan dia diberikan petunjuk, dicukupkan dan telah pun dijaga. Syaitan surrender syaitan bila orang baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maknanya syaitan sendiri angkat tangan, beritahu kepada member dia, kita tak boleh buat, kita tak boleh nak kacau dia. Pasal apa? Dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Tu antaranya lah beberapa amalan-amalan yang boleh kita jaga untuk mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sebenarnya amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Cukup setakat tu dulu kot. Bunyilah kan. Itu sebagai tanda saya kena berhenti lah. InsyaAllah. Jadi maknanya adalah beberapa amalan yang saya sebutkan pada pagi ini untuk sama-sama kan, sama-sama kita jagalah daripada solat, daripada berwuduk, jaga wuduk. Yang kedua, jaga solat berjamaah. Yang ketiga, solat malam. Yang keempat, membaca ta'awuz isti'azah ketika nak masuk tandas, dan juga membaca Quran dan seumpamanya. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi lepas subuh. Kemudian juga membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Dan juga ketika keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya kita dapat jaga, insya-Allah kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita dipelihara oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, tak ada siapa yang dapat untuk nak mengganggu gugat kita. Tak ada siapa yang boleh nak mengacau kita, tak ada siapa yang boleh memberikan mudarat kepada kita bila Allah telah pelihara kita, jaga kita dengan kita melaksanakan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Sekian itulah sekadar yang dapat disampaikan pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.